Tuan sekalian, lebih dahulu saya ucap terima kasih di atas jemputan pada malam ni. Sempena mengingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita semua daripada kejahilan, daripada kesesatan. Rahmat paling besar sekali Allah bagi kat kita ni ialah nikmat Islam, nikmat iman. Dan semua tu dibawa kepada kita oleh satu orang yang kita sambut kelahiran dia, iaitulah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, ada jugalah orang yang dia kata tak boleh sambut-sambut ni bid'ah. Dia malas, dia kata kita bid'ah. Abang tahan malas. Malas tak usah duk buat, duk diam-diam. Yang berkeli hal-hal yang tak patut. Ada jugalah, tapi di Kedah ni tak berlaku dah. Dia tak bertemu dah. Ni puak-puak salah kaum muda ni. Dia kata ni bid'ah. Nabi tak buat. Memanglah Nabi tak buat zaman tu. Kemudian pada itu seluruh tabi'in mula menghargai kelahiran ni. Tuan-tuan sekalian, birthday anak kita apa kita buat? Kan lah. Ulun panggilkan huri goreng bihun je macam. Tu anak kita. Ni Nabi kita. Kan tak boleh. Jadi tak usah duk petikailah bab-bab yang telah selesai ni. Siapa tak mau buat, duk diam-diam. Tak usah duk petikai orang. Yang nak buat, alhamdulillah. Malam ni tengok ramai. Pertama sekali dapat beri jamuan. Ni semua sunnah Nabi. Beri jamuan kepada orang ramai. Boleh makan, mengenyangkan. Semua tu sunnah yang besar. Dapat majlis ilmu. Dapat bertemu muka. Bersilaturahim. Dapat mengaji Ustaz Syarilung. Ingat senang ngaji Ustaz Syarilung. Panggil pada Mai tu. Sungai Petani tu, Mai. Jauh. Tuan-tuan sekalian, rahmat sungguh. Banyak dengan majlis umpama ini. Marilah kita menyuburkan lebih banyak program-program ilmu. Program-program silaturahim. Inilah orang lain tak boleh buat, tuan-tuan. Kalau orang lain buat, belanja ratus-ratus ribu. Sembelih 6 ekor kambing, Tok Guru sembelih 6 ekor kambing. Bukan kena bayar, orang bagi free ya. Saya tak tahu lah, kata je. Tok Guru kata, mutu mana? Aku beli oi. Tujuan sambutan ini untuk menggerakkan semangat dan menyemai cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui ingatan kepada Rasulullah, kita akan dapat ambil iktibar dan menghayati sirah perjuangan Nabi dalam penyebaran dakwah, menyempurnakan akhlak yang baik dan membawa rahmat ke seluruh alam. Hak paling besar sekali hak Nabi bawa kepada kita ini ialah mentadbir dunia ini dengan agama. Hak Ustaz Syarilung duk habaq tadi tu, Bible besar-besar apa tau? Gerakan mensekularkan kehidupan dunia dilaksanakan oleh orang-orang Kristian di barat. Kerana dia berkelahi dengan Pope, dia berkelahi dengan gereja. Raja berkelahi dengan gereja. Siapa yang lebih berpengaruh? Raja ni ada kuasa, gereja dia guna agama pada masa itu. Dua-dua tak betul. Pope pun jahat, raja pun tak betul. Maka berkelahi dalam urusan pentadbiran, maka dibuatlah satu pemisahan. Itulah dipanggil sekularisme. Hang jaga gereja sudah, hang jadi campur dalam pemerintahan. Pemerintahan ni bagi kat Caesar, bagi kat raja. Maka berlakulah apa yang telah berlaku. Tetapi tuan-tuan, 2 minggu lepas, saya jumpa seorang peguam yang lama duduk dalam Jabatan Peguam Negara. Dia kata, asal usul undang-undang civil yang kita panggil common law, yang diambil pada British, pada India oleh orang putih ni, dibawa ke seluruh negara Commonwealth, termasuklah yang dipakai negara kita. Asal usul dia, ada unsur agama dah dalam undang-undang tu. Ada. Agama ni yang dimasukkan masa Pope duduk dalam tu.
Masa gereja turut berada di dalam pemerintahan, maka tiap-tiap undang-undang, tiap-tiap law, tiap-tiap section yang digubal undang-undang common law tu ada ciri-ciri agama. Bukan asing, dia kata. Jadi jangan kata agama ni tak boleh dibuat satu undang-undang untuk mengawal kehidupan. Tak betul. Pasal undang-undang yang telah terpakai itu pun ada ciri-ciri agama dalam tu. Sebab yang menggubal undang-undang tu dulu pun ada pengaruh agama. Dia kata raja berkelahi dengan pok tu. Bukan raja tak mau agama. Raja tak mau pok tu masuk campur urusan pemerintahan. Bukan dia tak mau agama. Dia pun Kristian juga. Itu perbalahan yang menimbulkan sekularisme, memisahkan urusan agama satu pihak, urusan pemerintahan satu pihak. Tetapi padahal sebenarnya di dalam undang-undang itu sendiri, raja tu pun, dia pun ada agama juga. Jadi tuan-tuan sekalian, saya nampak masa depan untuk pelaksanaan syariat di dalam undang-undang kita ini bukanlah satu perkara yang mustahil. Tetapi ada proses meneroka dan mencari jalan. Bagaimana undang-undang Islam ni dapat disinkroniskan, dikawinkan, dimasukkan dalam tafsir Islam agama rasmi persekutuan tu, boleh dimasukkan. Bukan satu perkara yang pelik, kerana hal itu telah pun ada di dunia ini. Tuan-tuan sekalian, saya nampak peguam-peguam ni pun yang mula mengkaji, mula cari jalan macam mana nak laksanakan syariat dalam konteks Malaysia. Saya nampak orang-orangnya telah ada. Kerangkanya sudah ada. Tinggal lagi ada usaha selepas pada ini bagaimana nak mengkejapkan, memasukkan undang-undang syariah sebagai sebahagian daripada undang-undang utama di negara ini. Hak nak lawan kita tu tunggulah. Tuan-tuan sekalian, kalau kita cakap bab ni, ramai orang nak lawan kita. Ramai. Yang duk usaha sekarang ni, dia nak hapuskan undang-undang agama ni. Tak boleh ada dua mahkamah dia dalam satu negara. Kena ada satu ya. Jadi mahkamah syariah, mahkamah yang bercara pasal hal ehwal orang Islam ni tak patut ada. Pasal tu dia cabar pula baru-baru ini bidang kuasa kerajaan negeri untuk menggubal undang-undang. Terutamanya undang-undang berkaitan dengan jenayah syariah. Sekarang ni dibicarakan, sedang dibicarakan. Ini isu-isu perlembagaan. Saya harap kita ada orang, kita ada kekuatan, kita ada kepakaran untuk memastikan lagi mereka lawan kita untuk challenge sistem perundangan Islam. Lagi jauh mereka dibawa untuk menjadi sesat dan orang akan mula balik untuk menerima perundangan, sistem perundangan Islam. InsyaAllah. Ini masa depan kita. Janji kita jangan berunduk. Jangan kenok sikit pun untuk bercakap tentang relevansi keupayaan undang-undang syariah. Tuan-tuan sekalian, kalau dikajilah semua undang-undang negeri Melayu sebelum datang penjajah. Penjajah mula masuk tempat kita ni Portugis. Ambil Melaka 1511. Belanda ambil bekas Portugis tu 1641. Inggris 1824 bahagikan wilayah Belanda. Belah Indonesia, Inggris. Ambil belah ini. Daripada Johor naik ke atas ni, Inggris. Daripada Riau dan seluruh kepulauan Indonesia, Belanda. 1824. 1874, perjanjian Pangkor masuk campur tangan dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Yang tak masuk, yang lambat sikit, masuk negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Masuk dalam sistem kita ni 1909 perjanjian Bangkok. 1909. Masuk residen British, penasihat. Tapi kita kekal dalam negeri Melayu tidak bersekutu. Pasal tu pegawai tadbir kita, pegawai-pegawai tadbir negeri ni tak sama dengan federal. Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor. Negeri Melayu tidak bersekutu. Negeri Melayu bersekutu apa?
Pahang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Masa Darjah 5 kita hafal di Pahang, Perak, Ceramuk tengah jalan. Tuh. Kan? Hafal negeri Melayu bersekutu. Cikgu tolong ajar bagi nak masuklah kepala. Pahang, Perak, Ceramuk tengah jalan. Ni bukan. Lagi dia pun kata hina negeri lain pula. Tak, kami mengaji dulu. Nak hafal negeri tu. Masa tu kita Darjah 5. Malah tahu Selangor di mana. Negeri Sembilan kita tak tahu. Tak bisa pi. Terbit pada Kedah tak bisa. Terbit pada Sik pun tak bisa. Darjah 5. Jadi nak hafal macam mana? Tak nampak negeri tu. Tak nampak. Jadi cikgu tulis. Macam pantun lah. Boleh ulang? Saya ulang. Pahang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Tuan-tuan sebutlah sendiri. Itu negeri Melayu bersekutu. Negeri Melayu tidak bersekutu, Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor. Ini dia terima Inggeris juga tapi lambat. Tapi tidak menguasai sepenuhnya pentadbiran. Dia adalah penasihat seorang. Selepas 1909 dibuatlah pentadbiran awam. Negeri Kedah ni namanya KCS. Tu Datuk Haji Halim tadi tu dia lah tu. KCS, pencin. Saya habaq kalau Datuk ni makan pencin lama pada sebih. Rugi kerajaan. dia bergelak lari lah pergi benak tu. Bila masuk penjajah di tempat kita, masuk Portugis, Melaka dibesak tuan-tuan. Melaka yang kita sebut 15-11 tu. Jangan bayang Melaka hak lah ni tu. Melaka lah ni kecil lah. Empire Melaka pada masa tu sampai Sumatera tu. Besar Melaka ni. Sampai ke Johor. Sampai ke Pahang. Itu Empire Melaka. Di mana Portugis masuk? Portugis dapat di Sungai Melaka tu je. Dia menguasai bandar, menguasai pusat pentadbiran, menguasai pusat perniagaan. Dia peganglah situ. Tapi di negeri-negeri lain yang masih di bawah Empire Melaka, tak masuk kat Portugis. Di Johor ada penentangan berterusan kepada Portugis. Daripada Pahang, daripada Aceh ada penentangan. Perang, tiap-tiap tahun perang Portugis. Kemudian datang Belanda. Portugis pun dia tak tahu nak buat apa dah. Mari Belanda pula. Belanda ni bukan saja di Indonesia, dia sampai ke tanah Melayu ni. Menguasai empire pada masa tu. Last kali mai Inggeris buat satu perjanjian. Dibagi Riau dan seluruh wilayah Indonesia kepada Belanda. Inggeris ambil pada Johor naik sampai ke atas ni. 1824. Tuan-tuan sekalian, hak kita dahsyat lagi. Kita ni. Wilayah kita ni dimasuk oleh Inggeris 1786. Dia mari mula-mula kecek nak buat tempat repair kapal. Nak repair kapal di Pulau Pinang, kecek tanah. Tuanku bagi 1786. 1791 mula runding untuk pajakan. Last kali boleh pajak tanah, koi lama koi besar, koi lama koi besar. 18 tahun 1800 lakah pi seberang perai. 1821 sampai 1842 Siam perak serang Kedah. Inggeris kodok meluas. Akhirnya negeri kita dijajah sebahagian besar daripada Pulau Pinang dan seberang perai. Sini Siam tekan 20 tahun perang musuh bisik. Esok ada majlis di Kuala Kedah. Dipanggil saya tengok ahli-ahli kaji sejarah ni. Mari kita tengok lagu mana gedohok perang. Biasa perang ni orang tunjuk pedang, tunjuk gendang, tunjuk kapai. Askar ni dia makan. Lagu mana gedohok tempat masak zaman perang musuh bisik dibuat. Besok ni dia buat tu. Nak pergi tengoklah.
Ni pemakan guna no. Tuan-tuan sekalian, 20 tahun, 21 tahun. Berperang dengan Siam, perang musuh bisik. Habis, orang Melayu ditebas. Masa itu kerajaan kita menjadi lemah. Maka Inggeris menipu Sultan tahun 1831. Dirampas seberang perai. Sampai kalah lah ni. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah dalam tempoh beberapa tahun ini, kita akan kemudi takbiran di Kedah ini. Kita akan buat sehabis baik. Sehari dua ni budak-budak masuk universiti. Saya dah luluskan untuk tabung Tunku Mahmud. Saya pun duk suruh pegawai kira berapa duit dah kita duk tulis tiap-tiap hari tu. Seorang 2,000, seorang 2,200. Paling common sekali 1,000. Universiti murah sekali masuk 750 UiTM. Dah bagi dia 1,000. Bayar kat UiTM 740. Bayar duit tambah sikit 1,000. Hak paling mahal sekali masuk Universiti Malaysia Kelantan 2,990. RM10 ya 3,000. Tak tahu yuran siapa mahal. Bukan kerajaan negeri Kelantan punya. Itu kerajaan persekutuan juga. Tapi dipanggil Universiti Malaysia Kelantan. Bayaran masuk untuk awal ni 2,990. UUM 2133. USM 2440. USIM 2450. Saya hafal semua. Pasal hari-hari saya duk tulis. Budak ni masuk mana? UUM 2133. Lulus RM1 pun lulus. 2 kupang pun tulis. Pasal nak bagi budak boleh mengaji ni. Tapi janganlah orang kaya pun tumpang tui sama. Ha ni yang duk hangat hati. Hak kaya tu pun buat susah boleh. Padahal ada dah rezeki duk taruh dah. Anak dia ada dah duit nak pergi. Dia pun tumpang pergi sama. Surat-surat juga. Allah tarik balik rezeki tu orang tahu. Dia kita buat tabung Tunku Mahmud untuk anak miskin dan anak yatim. Orang miskin, anak yatim. Hak kaya tak boleh. Hak kaya pun try juga. Mak. Nak kata aku mana tahu no. Tak usahlah hak kaya. Pak kerja kerjaan, mak kerja kerjaan, Tok Wan kerja kerjaan. Takkan cucu nak pergi mengaji tak ada duit. Kerja lama-lama dah. Simpanan bertimun-timun. Minta kat MB juga. Tabung tu tabung orang susah. Saya tengok kesian ke budak. Tengok pak, tengok mak kadang-kadang. Tahulah. Saya habaklah nah tahun ini mungkin dah terlepas lah. Mungkin ada terlulus juga orang kaya pun. Hampa jaga makanlah. Dan sebab kita tak boleh tahu. Saya tak boleh kenal semua orang. Saya minta adun-adun tolong cek. Kadang-kadang adun pun tak boleh kenal semua orang juga. Tambah orang duduk taman. Dia mana tahu. Kata duduk taman ni nak cek seorang-seorang tak boleh. Katalah orang kaya orang tu. Dia makan hak orang miskin. Anak dia mengaji 4 tahun, 6 tahun baru habis. Tunggulah. 2 tahun lagi mak pak dia kena sarah. Tu ganti balik Tunku Mahmud hampa balas. Tuhan dia balas aku tu kan lah. Bukan nak suruh seksa pada ngaji lama habis. Saya bukan nak doa apa. Saya nak habak. Seboleh-bolehnya kalau ada duit dah jangan. Pasal kita sumber terhad. Duit tu pun saya minta derma kat orang. Kawan tu bagi derma. Untuk budak-budak mengaji. Miskin, yatim. 2 tajuk tu je. Bukan semua orang dapat tak. Untuk anak miskin, anak yatim. Kaya tak usah. Tapi kaya pun minta kita nak buat macam mana. Kita suruh adun cek. Adun ni pun takut. Dia takut. Dia tapis-tapis dia tak bagi. Kau tu marah dia. Saya tahu juga. Adun ni pun. Dia kata... YB Amri tak bagi. YB Amri ya kena. Lah kali suruh MB tanggung. MB pun tanggung lah. Nampak aku. Dia lepas aku kena. Kebanyakannya dapat tuan-tuan. Tapi saya habak saja. Supaya kita ni dapat faham tajuk. Ada duit. Tapi untuk miskin dan yatim. Hak kaya tak boleh. Jadi kalau rasa kita kaya, tak usahlah. Tanggunglah sendiri. Saya rasa
kalau kita tanggung sendiri pengajian anak kita dengan titik peluh kita, lebih besar nikmat hak kita rasa. Betul tak tuan-tuan? Alhamdulillah tak kena minta lah lepas ni. Sungguh, saya ada lah seorang anak mengaji, tak buat PTPTN. Tiap-tiap bulan kena bagi ya, macam PTPTN ya. Tiap-tiap bulan kena bagi. Tapi puas tu ada. Sebab kita tahu Allah janji kat kita, tiap-tiap sen yang kita belanja untuk anak isteri kita sebagai nafkah, hak tu pahala dia besar. Jadi kita bagilah anak bini kita duit tu. Nikmat tu ada. Lepas ni budak tu habis-habis mengaji tak kena bayar hutang lah. Tapi pak dia merakak juga lah. Tapi pak dia dah menteri besar kan. Mujur lah juga. Kalau tak jadi MB, BTN lah kita pun. Jadi tuan-tuan, bulan 10 ni habislah. Budak-budak masuk U. Duit pun 3.6 juta pun saya rasa liau dah. Habislah. Kalau tuan-tuan hantar juga, saya tunggu tahun depan pula lah. Kita akan cuba bantu sehabis baik, semampu yang kita ada untuk orang miskin, untuk anak yatim yang Allah sebut selalu dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis, tolong orang miskin, tolong anak yatim. Nabi tak sebut tolong orang kaya. Hak bak kaya dan Nabi kata tolong ambil pada dia bagi kat orang miskin. Itu tolong orang kaya. Betul tak? Jadi kena tolonglah, pakat-pakat tolong, insya-Allah. Hujan pun mari dah, saya pun boleh berhenti dah. Kita buat sehabis baik, insya-Allah negeri kita ni akan jadi lebih bahagia, rakyat Kedah akan lebih senang, dipermudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, urusan rumah tangga kita, urusan anak bini kita, anak beranak kita, urusan pentadbiran kampung kita, masyarakat kita, negeri kita. Kita nak buat negeri yang Allah redha, ballatun thayyibatun wa rabbul ghafur, insya-Allah.